يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Sadaqallahul azim. Jika demikian halnya, maka adakah orang yang beriman sama seperti orang yang fasik?
mereka tidaklah sama dalam menerima balasan. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan beroleh syurga, tempat tinggal yang tetap sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. Dan sebaliknya orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka ialah neraka. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya, serta dikatakan kepada mereka, rasalah azab neraka yang kamu sentiasa mendustakannya di dunia dahulu. Dan demi sesungguhnya, kami akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia sebelum azab yang besar di akhirat kelak, supaya mereka rujuk kembali bertaubat. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya dan tetap mengingkarinya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang yang berdosa, apalagi orang-orang yang zalim. Dan demi sesungguhnya, kami telah memberi kepada Nabi Musa kitab Taurat, sebagaimana kami berikan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad. Maka janganlah engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya. Dan kami jadikan kitab Taurat itu hidayah petunjuk bagi kaum Bani Israel. Dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami, selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Pertentangan di antara satu golongan dengan yang lain itu, sesungguhnya Tuhanmu sahajalah yang akan memutuskan hukumannya di antara mereka pada hari kiamat mengenai apa yang mereka berselisihan padanya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah As-Sajdah, surah yang ke-32 pada juzuk yang ke-21 bermula ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-25. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan balasan bagi orang-orang yang beriman di hari akhirat kelak, dan balasan bagi orang-orang yang fasik ataupun orang-orang yang kafir pada hari akhirat kelak. Dan juga menjelaskan hubungan antara dua risalah kenabian, kerasulan Nabi Musa dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan tentang sebagaimana penurunan kitab Taurat kepada Musa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua-duanya berfungsi untuk menjadi bimbingan hidayah petunjuk kepada manusia. Di samping Allah SWT menjelaskan tentang sifat pemimpin yang Allah lantik. Orang-orang yang dikurniakan kepimpinan, dia ada sifat-sifat khusus yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa pada hari akhirat kelak akan diputuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kerana di dunia ini semua mendakwa mereka benar. Semua mendakwa mereka berada dalam petunjuk. Semua mendakwa mereka istimewa di sisi Allah. Maka Allah akan menghakimi, memutuskan siapa yang sebenarnya, yang diterima oleh Allah, yang mendapat tempat di sisi Allah Ta'ala. Kalau sebelum ini, ayat-ayat yang kita bacakan sebelum ini, yang menjelaskan tentang bagaimana sifat orang beriman ketika mana mendengar ayat-ayat Allah dan bagaimana balasannya, serta sifat orang kafir bila mana mereka sentiasa mendustakan hari akhirat, mendustakan pertemuan dengan Allah. Bagaimana keadaan hina mereka, tunduk hina pada hari mereka dihisap kelak. Maka ayat yang berikutnya menegaskan lagi tentang keadaan dua golongan, yang beriman dan yang kafir. Orang yang beriman, bila Allah menyatakan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawi. Apakah sama orang yang beriman kepada Allah dengan orang yang fasik? Fasik yang dimaksudkan di sini ialah orang kafir.
Memang kalau kita lihat istilah perkataan fasik, zahir makna fasik ialah orang yang keluar daripada ketaatan Allah. Kharijan anit ta'ah, yang keluar daripada taat pada Allah. Ini Allah perintah sesuatu, dia keluar daripadanya. Ini fasik. Asal hukum fasik. Tetapi fasik di sini merujuk kepada orang kafir. Kenapa? Allah Ta'ala menamakan, kebiasaan Allah sebut orang kafir. Tapi pada ayat ini Allah Ta'ala menyebut tentang sifat fasik. Kerana Allah bandingkan antara orang beriman yang beramal dengan orang kafir yang mengabaikan seluruh perintah Allah, maka mereka ini fasik. Kerana kalau sebut kufur berarti mereka menolak dari sudut perkara akidah. Tapi fasik ini melibatkan segala perintah Allah, hukum hakam, sembahyang, puasa. Dan kita tahu, sebagaimana orang beriman diwajibkan puasa, sembahyang dan sebagainya dari sudut hukum hakam, orang kafir juga diwajibkan. Cuma mereka kalau buat tak sah sebab adanya kekufuran. Kerana itu bila kita belajar kitab fiqh, syarat wajib, syarat sah suatu ibadat Islam. Kenapa disebut Islam? Islam. Sedangkan maklum perintah itu memang orang Islam buat. Kerana orang kafir juga dituntut untuk buat. Kerana itu sebahagian daripada ibadat yang bila mana orang kafir itu buat. Dan nanti bila dia masuk Islam, pahalanya berjalan. Seperti sedekah. Seperti silaturahim. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, kami dulu masa jahiliah, masa kafir, kami dah sedekah sekian-sekian. Apa nilai pahala sedekah? Kata Nabi SAW, kamu dapat pahala. Ya, ada ibadat yang kalau orang kafir buat, dia tergantung sehinggalah dia memeluk Islam, maka dia kira. Seperti wakaf. Boleh tak orang kafir wakaf? Ya, mereka boleh wakaf. Mereka boleh direma masjid, surau. Jadi kalau ada orang kafir nak sponsor bina masjid, apakah harus diterima? Ya, harus. Harus diterima. Sebagaimana juga harus ditolak kalau kita melihat ia menimbulkan fitnah pada umat Islam. Jadi kalau orang kafir itu bagi duit menimbulkan fitnah. Tapi kalau dia bersifat kerajaan, umpamanya kerajaan Rusia, dia keluarkan peruntukan untuk orang Islam bina masjid, apakah salah? Tak salah. Atas kapasiti pemerintah, kerana tak ada fitnah pada keadaan tersebut. Andai kata ada orang bukan Islam, dia sedekah, buat masjid, surau dan sebagainya, apakah dia dapat pahala? Selagi mana dia kafir, dia tak dapat. Tapi bila dia masuk Islam, pahala itu dapat jalan. Ini sebahagian daripada ibadat, termasuk silaturahim. Kerana itu istilah ta'bir fasikan di sini merujuk kepada mereka juga diperintahkan melakukan perintah-perintah Allah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut hiwar, perbualan antara ahli neraka dengan malaikat yang menjaganya. Bila malaikat berkata, ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Sebab dulu kami di dunia kami tak sembahyang. Walau dialog ni orang kafir cakap, kami tak sembahyang dan kami tak beri makan kepada fakir miskin. Wa lam nakun nut'imul miskin. Maka istilah fasik di sini, kerana bila Allah Ta'ala nak sebut tentang orang beriman, sifatnya beramal soleh. Orang kafir, mereka inilah fasik. Dengan meninggalkan dan mengabaikan seluruh perintah Allah. Dan mereka akan ditanya. Selain daripada kekufuran mereka yang besar tadi. Kerana itu Allah menyebut, afaman kana mu'mina, apakah sama orang beriman dengan orang yang fasik? La yastawun, kata Allah, tak sama. Berhubung dengan ayat ini, diriwayatkan ketika mana dalam satu peperangan berlaku cabar-mencabar antara orang Islam dengan orang kafir. Keluar panglima tentera kafir bernama Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Maka dia cabar orang Islam keluar untuk berperang, lawan seorang sama seorang. Dia panggil mubarazah. Maka keluar Ali bin Abi Talib. Ali pun keluar, lawan seorang sama seorang. Lalu kata Walid bin Uqbah, ana ahaddu minka sinana wa absatu minka lisana wa amla'u lil katibati minka. Faqala lahu Ali, uskut fa innama anta fasik. Fanazalat afaman kana mu'minan kama kana fasika kaman kana fasika la yastawi. Kata Al-Walid, aku punyai tombak yang lebih tajam, senjata yang lebih tajam, dan aku lebih pasir bercakap berbanding kamu, wahai Ali. Dan aku lebih ramai pengikut di belakangku. Pengikut aku ramai, tentera aku ramai. Lalu kata Sayyidina Ali, diam kamu. Diam kamu, tak payah cakap.
Sesungguhnya kamu fasik. Ceritalah senjata, ceritalah tentera, mu fasik, tak guna semua. Semuanya tak guna. Maka turun ayat ini. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqah. Apakah sama orang beriman dan orang fasik? La yastawun. Tak akan sama. Maksudnya ialah yang dimaksudkan perkataan mukminan di sini ialah Ali bin Abi Thalib. Manakala fasik di sini ialah Walid bin Uqbah. Dalam satu peperangan. Demikian juga bila dalam peperangan Uhud, ketika mana umat Islam kalah. Lalu mereka berkata, kita nahnu siyan, kita dah seri. Kita orang kalah sekali dalam perang Badar dan kamu kalah sekali dalam perang Uhud. Nahnu siyan, kita sama. Lalu Umar jawab, kita tak sama. Mana sama tak sama? Kerana yang terbunuh di kalangan kami masuk syurga, yang terbunuh di kalangan kamu masuk neraka. Qatlana fil jannah wa qatlakum finnar. Yang mati di kalangan kami masuk syurga, yang mati di kalangan kamu masuk neraka. Mana sama? Ini sebagaimana kita sebut semalam tentang fahaman liberal yang kata sama. Fahaman ini cuba menjala atas nama keharmonian masyarakat sekian-sekian untuk menyatakan agama sama. Ya, kita bersetuju bahawa masyarakat ini kena harmoni. Tidak boleh berbalah. Bahkan Islam mendepani benda ni. Islam agama yang paling menjaga perdamaian. Bukan sejarah menunjukkan setiap kali berlaku pengkhianatan dibuat oleh orang kafir, bukan orang Islam. Setiap kali berlaku pengkhianatan. Setiap kali perjanjian orang Islam patuh. Palestin dan Yahudi. Berapa ratus perjanjian yang Yahudi langgar. Langgar tanpa mereka segang silu. Dan banyak sejarah perjanjian. Termasuk perjanjian Hudaibiyah. Termasuk perjanjian Piagam Madinah. Orang Islam ternyata menjaga nilai perdamaian. Bukan Islam mengajar kita tidak memulakan peperangan. Tidak memulakan perbalahan. Namun orang kafir yang memulakannya. Atas apa pun dasar, kita katakan, bila mereka kata kita nak jadikan semua sama rata, agama pun sama. Tak perlu letak IC Islam ke tak Islam. Tak perlu. IC umum, rakyat Malaysia. Mereka lupa nilai Islam lebih tinggi pada nilai Malaysia. Kalau kita tidak ditulis rakyat Malaysia lebih, kita suka daripada tidak ditulis Islam. Kerana Islam itu yang tinggi. Tapi orang kafir cuba nak buang. Dalam IC jangan ada Islam. Biar sama. Seolah nak tunjuk antara langkah-langkah liberal. Dan mereka juga menganggap bahawa boleh bina sama. Masjid sama, kuih sama, semua sama. Dan mereka juga nak pejabat agama ada, pejabat agama dia orang pun ada. Sama. Tak sama. Umat Islam tidak boleh membenarkan mana-mana kebatilan itu tumbuh subur. Bahkan Islam diperintahkan untuk dakwah. Bahkan pemerintah Islam bertanggungjawab tidak boleh membiarkan kekufuran itu merebak. Kita ada fasa dan undang-undang kita bahawa agama lain tidak boleh diajak di sini. Hanya Islam. Ia bukan sekadar undang-undang dalam negara kita. Ia undang-undang Islam. Hanya orang Islam yang berhak untuk mengajak manusia ke arah keselamatan. Lalu mereka berkata, kenapa tak beri sama? Kerana jawab kami, kerana kamu ajar benda yang sesat. Kamu telah mempertuhankan apa yang bukan Tuhan. Kalau kita tahu ada satu sekolah, dia ajar anak kita matematik, 1 tambah 1, 3. Tuan-tuan nak hantar tak anak ke sekolah tersebut? Itu cuma salah matematik. Apa tak lagi salah akidah? Yang kata Tuhan tu ada 3. Yang kata Tuhan tu berhala. Kalau ada satu sekolah yang ajar matematik 1 tambah 1, 3, kita takkan hantar anak kita ke sekolah tersebut dan kita akan marah. Apa sesat ajar ni? Adakah dia ajar Malaysia ni, benua Malaysia ataupun negara Malaysia duduk di benua Afrika yang ajar geografi? Kita pun dengar. Walaupun kita geografi fake, tapi taklah sebodoh macam tu. Dia kata ini negara Malaysia duduk di benua Afrika. Apakah kita redha anak kita diajar benda salah? Walau benda tu salah pun takkan rosak akidah anak kita. Bagaimana dia ajar benda yang akidah rosak? Menyembah patung, berhala, menduakan Allah, menjadikan Tuhan punya anak dan isteri. Tak mungkin. Undang-undang ini bukan sekadar asas kerana majoriti Islam. Tapi ini kerana kebenaran. Asas yang cukup jelas. Sebab itu takkan sama. Orang Islam tak boleh membiarkan orang kafir minta hak yang sama dalam beragama. Bukan kita yang lebih. Allah sentiasa ingatkan kita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamulah yang paling atas kalau benar kamu orang beriman. Dia di setengah negara, mereka cuba merapat-rapatkan kubur. Islam
Hindu dan lain-lain. Mereka cuba amalkan. Yang mereka sebenarnya berusaha untuk jadikan kubur itu sama. Biar satu kubur ditanam semua sama. Kata mereka apa bezanya mati? Semua mati. Kita kata ya ada beza. Islam dengan kafir beza. Kubur diasingkan. Tidak mungkin. Oleh sebab itu kena jelas tentang dasar ini. Hal ini. Bahawa Islam suatu benda yang berasingan. Tidak boleh disamakan. Allah dah sebut dalam Quran. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawu. Apakah sama orang beriman dengan orang kafir? Tak sama. Semua benda takkan sama. Orang Islam, dia mati bagaimanapun kalau dia Islam, maka dia takkan sama dengan orang kafir. Dia ada hak, kemuliaan di sisi Allah. Ini neraca Allah, ini timbangan Allah, ini penilaian Allah. Dan ini milik Allah. Tuan-tuan kita, orang macam kita nak letak satu nilai. Dan ada seorang lagi datang, dia owner, dia nak letak nilainya sendiri. Maka nilai apa yang terpakai? Tuan-tuan tengok rumah, kita kata rumah ni saya nak beli harga 50,000 je. Sebab saya punya anggaran 50k. Owner kata tak, saya tak akan jual 50,000. Awak tak nak beli sudah, saya akan jual 500,000. Awak nak beli, awak akan ikut harga saya, bukan saya ikut harga awak. Dan saya pun tak terdesak nak jual rumah saya banyak. Sehingga orang terpaksa aku dengan harga yang dipegang. Kata itu kalau kita cerita rumah, ini dunia Allah punya. Ini manusia semua Allah punya. Yang ukuran benar atau salah, Allah yang kata benar atau salah. Bukan saya, bukan tuan-tuan. Allah. Allah kata orang beriman, orang kafir takkan sama. Yang sembah Allah dengan sembah lain takkan sama di sisi Allah. Tiba-tiba ada manusia yang kerdil. Ini kata, sama belaka. Kita kan nak jadi baik belaka. Kita kan nak masuk syurga belaka. Siapa nak ajak? Syurga itu milik Allah. Dan Allah akan tentukan siapa yang akan masuk. Dan Allah turunkan wahyu ini. Supaya tak ada orang klaim dakwa-dakwi. Maka Allah turunkan Al-Quran. Maka dalam Quran ini ada jawapan. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kamu turut berselisih, kembali pada Allah dan Rasul. Allah jadikan Quran ini kekal kerana apa? Supaya kita tak jadi macam Yahudi berbalah sehingga kita yang tidak kekal, maka masing-masing keluar pendapat sendiri. Dan juga Kristian. Sehingga sampai peringkat mereka mendakwa boleh membeli syurga. Sebagaimana mereka boleh membeli keampunan. Lalu mereka boleh masukkan yang bukan Kristian dalam syurga. Mereka apa yang mereka bicarakan. Tapi Islam tidak. Tak ada orang boleh melangkah Al-Quran ini. Al-Quran terus Allah jadikan kekal sampai kiamat. Setiap kali kita baca Quran, kita akan dengar Allah tidak pernah puji orang kafir. Allah Ta'ala tidak pernah beri harapan pada orang kafir. Unless melainkan mereka bertaubat. Sebut je orang kafir, neraka jahanam. Sebut orang kafir, neraka jahanam. Kekal di dalamnya. Tidak diringankan azab. Tidak diberi rehat. Tidak diberi tempoh. Boleh sebut je orang beriman, disebutnya syurga. Maka ini jelas dalam Quran. Maka kerana itu Al-Quran kekal sampai kiamat. Supaya kita tak jadi macam orang Kristian dan orang-orang Yahudi. Ketika mana mereka berselisih, mereka tidak tahu nak kembali kepada kita asal mereka kerana sudah pun diselewengkan. Kita seluruh dunia. Bukalah Quran mana pun. Quran kat Malaysia, Quran dekat negara UK, sama. Ayatnya sama, surahnya sama. Bunyinya sama. Cukup satu dunia membaca Fatihah yang sama. Walau lidah yang berbagai, walau bahasa yang bermacam. Tapi bila mana kita baca Al-Fatihah, satu nada dan satu suara. Untuk menunjukkan bagaimana Allah menjaga Islam dan menjaga Al-Quran. Kemudian kata Allah SWT, siapa menyebut tak sama? Dan Allah sebut kat mana tak sama? Ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka syurga, tempat tinggal mereka. Nuzulam bima kanu ya'malun. Sebagai balasan disebabkan perbuatan mereka. Ini menunjukkan bahawa iman tidak cukup sekadar percaya. Tapi ia perlu pada perbuatan. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut nuzulam bima kanu ya'malun. Disebabkan perbuatan mereka. Iman bukan dakwa saya beriman. Mana semayang, mana puasa, mana tutup aurat, mana, tak ada. Maka tidak sah seorang mendakwa beriman tanpa ada amalan. Mesti ada amalan. Sebab itu bila sebut dalam definisi iman, tasdiqu bil janan wal amal bil arkan, iaitu membenarkan dengan hati dan melaksanakan dengan seluruh tubuh badan. Itu namanya iman. Dia mesti iqrar bil lisan wal amal bil arkan wa tasdiqu bil janan. Mengucapkan dengan lidah
membenarkan dengan hati dan beramal dengan segala rukunnya, segala perintahnya. Kan itu Allah menyebut wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka syurga tempat tinggal mereka, nuzulan sebagai balasan, bima kanu ya'malu, atas apa yang mereka lakukan. Wa ammal ladzina fasaku, adapun orang yang fasik, yakni adapun orang-orang yang kafir, yang tidak pernah mentaati Allah, yang melakukan maksiat, maka kedudukan mereka ialah neraka, yang akan mereka kekal di dalamnya, dan buruk keadaannya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut selepas itu, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka nak keluar daripada neraka, maka Allah Ta'ala pulangkan semula mereka ke neraka. Kata Fudail bin Iyad, cerita tentang azab orang kafir. Wallahi innal aidi lamuthaqatun wa innal arjula lamuqayyadatun wa innal lahaba layarfa'uhum wal malaikatu takma'uhum. Kata Fudail bin Iyad, demi Allah, tangan-tangan orang-orang kafir diikat dan kaki-kaki mereka dirantai, dan api terus menjunam naik, terus naik, dan malaikat terus dikatakan menekannya ke bawah. Umpama dia tangan terikat, kaki terikat, lalu api mengangkat dia ke atas. Wallahab tarfa'um, api, bila api tadi membakar dia naik ke atas dek kepanasan, lalu malaikat di atas tak mahu hentak dia pula. Naik hentak, naik hentak. Bagaimana keadaan ataupun berat seksaan tersebut. Tangan ikat, kaki ikat. Kemudian bila api tadi membakar, mereka melantung ke atas. Dan ketika mana mereka berada di atas, malaikat pukul turun ke bawah balik. Lalu melantung ke atas, dipukul begitu seterusnya. Sampai apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ini keadaan orang kafir. Bagaimana mereka dihukum. Sebab itu kalau kita tahu besarnya tentang kekufuran tadi, tidak akan ada yang berani mendekati kekufuran. Tidak akan ada yang berani untuk mendekati orang-orang kafir atas sebab azab tadi. Allahumma illa melainkan dengan tujuan dakwah. Kalau saja nak dekat, kita nak membesar, dia tak berani. Tuan-tuan, kalau kita dengar ada seorang tadi, penjenayah. Tuan-tuan nak semang-semang duduk makan, minum dengan dia. Dia penjenayah wanted. Apakah kita rasa senang kalau datang jumpa kita? Kadang-kadang orang namanya penjenayah datang jumpa kita, kita dah berdebar. Kenapa datang jumpa kita? Kita bimbang nanti polis kaitkan kita sekali. Kalau kita tak buat apa-apa salah, dia ajak kita ngeteh. Tuan-tuan berani tak kalau ada penjenayah datang ajak kita ngeteh? Jom minum. Takut kita. Walaupun kita tak buat salah apa-apa, cuma minum air dengan dia. Tapi kita takkan berani. Demikian orang beriman, bila Allah berikan iman kepadanya, dia sensitif dengan setiap perkara maksiat. Dia ceritakan Abu Hanifah, seorang imam daripada Imam 4 yang meninggal tahun 150 Hijriah. Dan Imam Abu Hanifah ni dipenjara oleh kerajaan yang zalim waktu itu. Dan bila beliau ditawarkan dengan jawatan qadhi, Abu Hanifah tolak sebab tidak mahu menunjukkan dia menyokong kerajaan ini. Tiba-tiba ketika mana dalam penjara, masuk salah seorang pemimpin zalim. Masuk. Lalu beri kepadanya pensel untuk dia tajamkan. Kalau kita kata untuk gorekkan dia. Buat ni je, tak apa. Wahai imam, kita nak suruh imam buat ni je. Sebagai imbalan kita boleh bebas. Cuma tolong gorekkan pensel ini. Tajamkan dia. Kata Abu Hanifah tak ada. Lalu pemimpin desak. Desak ni kalau buat boleh bebas. Tak, saya tak akan buat. Saya tak akan buat. Lalu didesak, Abu Hanifah kekal tak nak buat. Tak mau gorekkan, tak nak tajamkan pensel tadi. Sebab Abu Hanifah tidak mahu dengan pensel yang digorekkan tadi dituliskan desain benda-benda yang zalim. Maka dia terlibat walaupun sedikit. Lalu pemimpin ni pun keluar. Orang yang satu penjara dengan Imam Abu Hanifah tanya, Imam, kenapa Imam tak nak buat? Simple. Boleh bebas. Senang. Dia kata, aku teringat firman Allah dalam surah Safat ayat 22. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahu. Kita baca surah As-Safat ayat 22. Kata Allah, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahu. Himpunkan orang-orang zalim sekali dengan isteri masing-masing. Isteri pun kena kumpul sekali kiamat kelak.
dekkan dia isteri pada orang zalim. Sebab dia tidak mencegahnya. Aku takut ayat ni juga aku kena pada aku kerana aku bersama dengan dia. Walau sekadar tajamkan panel dia, pensel dia. Ya, bagaimana sifat orang beriman. Makin tinggi iman kita, makin sensitif kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli kereta mahal, doalah satu hari nanti dapat beli kereta mahal. Apa beza kereta mahal dan kereta murah? Kereta mahal ni dia sensor je banyak. Semua sensitif. Angin tekanan kurang dia dah bunyi. Dia suruh angin tadi sama. Dia akan nyala. Ni nyala. Semua nyala. Semua sensor. Silap sikit sensor. Langgar lubang sikit sensor nyala. Tak stabil sensor nyala. Banding kereta kita tuan-tuan. Tak ada sensor nyala. Tahu-tahu bunyi kedemok dah. Tak sebab sensor. Semua jenis sensor manual tu. Tahu-tahu masuk lubang je. Dia dah ada sensor. Ni ada kereta nak potong, dia dah ada blink dia. Blind spot dia. Kenapa kereta mah? Blind spot dia. Ni kalau kita laju sikit, dia pun beri amaran pada kita. Kadang dia suruh rehat minum kopi. Nasib tak keluar kopi je. Dia suruh rehat ni kat skrin dia. Rehat, minum kopi. Dia suruh rehat. Depan sikit, lagi berapa kilometer, ada kedai kopi. Dia makin sensitif. Lagi kapal terbang. Sensitif kapal terbang. Tanyalah pilot yang bawa kapal terbang. Dekat kokpit dia. Kalau tuan-tuan tengok butang dia, ping dia, kita dah gila dah. Banyak. Kerana makin dia mahal, makin dia sensitif. Demi menjaga nyawa ni. Jaga nyawa ni kalau jatuh kita mati semua. Tentang iman kita ni dia ada sensor. Dia ada sensor. Yang kita bicarakan tadi firasat. Nampak je benda ni boleh membawa, membantu zalim, kita dah tak nak buat. Bila Allah sebut wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan cenderung pun orang zalim. Nanti kamu masuk neraka sekali. Cenderung pun tak boleh. Nampak simple. Begitu orang beriman punya sensor dia. Dan itu bila kita menceritakan tentang bahaya kekufuran. Orang kafir kekufurannya luar biasa. Sehingga kekufuran tadi, bahayanya tadi, kita bimbang berjangkit kekufurannya. Kalau saya katakan COVID pun kita dah takut jangkit. Kawan tu batuk sebab kita katakan silap minum air batu lebih sikit, kita dah takut dah. Cepat-cepat kemaskan topeng muka. Nanti kena COVID kita. Jangkit, kita takut. Padahal kalau jangkit pun apa sangat dapat cuti kerja. Ini kekufuran. Jangkit kekufuran, cara dia berfikir. Nanti dia sembang kita, dia berfikir cara kufur dia. Maka akhirnya orang Islam terpengaruh. Maka sebahagian melihat tak penting agama. Siapa pun nak merintah sama je, tak ada penting agama. Tak perlu campur adukkan pemerintah, agama dan pemerintah. Tak perlu, semua tak nak. Mula. Fahaman sekular meresap dan pemikiran orang Islam. Kan duduk kawan orang kafir. Akhirnya nampak penting kita dapat makan kat dunia ni, dapat hidup senang. Yelah kamu hidup senang kat dunia, dalam kubur senang tak? Yang penting kita ada pemerintah, hidup senang. Telur murah harga, minyak tak payah bayar. Senang. Okey baik. Fine kata orang ini, fine. Senang. Baik, jawapan yang kedua. Agak-agak senang tak dalam kubur? Dengan cara hidup kamu kata senang, semua murah, semua kamu dapat gaji tinggi, dapat rumah, okey senang. Dalam kubur macam mana? Kubur kita tak fikir. Lihat macam mana orang kafir pengaruh kita. Berfikir cuma kat dunia. Walau dunia sekejap, yang dalam kubur tu lama, belum cerita akhirat. Agak-agak dengan cara kita hidup hari ni lah, kita kata ni bagus ni, dalam kubur kita okey tak? Kata saya rasa dalam kubur pun sama je, okey, okey silakan. Tapi kalau kamu ada sensitiviti, kamu ada ilmu, nescaya kamu rasa dalam kubur lain ni sat lain. Maka buat benda yang kamu tahu, dengannya kamu boleh aman dalam kubur. Bukan lebih yang kamu lakukan berbanding apa yang kamu cari yang aman atas dunia. Kerana dunia ni tuan-tuan sekalian, walau bagaimana aman, dia bersifat sementara. Walau bagaimana aman. Kita dah cerita tentang negara-negara yang aman tapi kufur pada Allah. Aman. Tapi last kali apa berlaku? Semua kita akan dicatatkan kematian. Lalu berfikirlah kita ketika mana datang malakul maut, apakah kita aman hari itu? Sebab itu Rasulullah SAW bercakap benda betul tentang kehidupan dunia. Kata Nabi upgrade, Nabi angkat nilai agama. Nilai agama diangkat. Biar kita faham. Biarlah kita mungkin dunia kurang, tapi akhirat jangan kurang. Nilai itu diangkat. Apatah lagi kita akan bersendirian untuk menjawab setiap tanggungjawab yang kita lakukan. Bersendirian dalam kubur,
bersendirian dihisap kita sendiri. Maka perhatikan detik dan waktu ini. Ini penting kita menilai kembali. Kemudian kata Allah, kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha wa qila lahum, dikatakan kepada mereka, yakni orang kafir, dzuqu azaban nar, rasakan, yakni padam muka kamu. Kata dzuqu ni maksud padam muka. Rasakan azab api neraka. Allazi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kamu tak percaya. Tuan tanya orang kafir percaya tak ada neraka? Tak percaya. Cuba tuan-tuan jumpa orang kafir tanya, dia tak neraka? Tanya dia. Dan kalau dia kata percayalah, dia percaya. Baik. Apa yang menyebabkan seorang masuk neraka? Yang menyebabkan seorang masuk neraka kerana dia kafir. Itu sebab yang maklum. Adapun yang menyebabkan dia masuk neraka kerana dosa, itu muhtamal. Mungkin Allah ampunkan. Mungkin Allah azab. Muhtamal keberangkalian. Tapi kalau sebab kafir, tak ada istilah Allah ampunkan. Tak, Allah tak ampunkan orang kafir. Atau disyafaatkan, Allah tak akan beri syafaat. Tak terima syafaat kepada orang kafir. Seorang akan masuk neraka kerana kufur dia. Adapun kerana dosa-dosanya, maka ini muhtamal, keberangkalian. Kalau Allah ingin, mungkin Allah ampunkan. Kalau Allah ingin, Allah beri orang beri syafaat untuk dia. Kalau Allah ingin, maka Allah azab dengan keadilannya. Ada pun orang kafir dalam tempatnya neraka. Maka sebab itu kita tanya orang kafir, percaya tak neraka? Tak percaya. Kalau mereka kata, percaya, saya percaya. Baik, percaya. Siapa yang akan masuk neraka? Siapa yang akan masuk neraka? Kalau dia kata yang masuk neraka, orang sekian-sekian. Baik, apa dalilnya, bukti? Kami ada bukti daripada Al-Quran yang Allah turunkan. Kerana neraka ni Allah cipta. Allah yang beritahu. Contoh kita bila sebut jemputan. Yang boleh kita percaya siapa jemput, siapa tak jemput, tuan rumah dia tahu. Saya jemput orang ni, saya tak jemput orang ni. Dia kan rapat dengan awak. Yelah, saya tak nak jemput dia. Sebab ini rumah saya. Dia tu kan tak berapa rapat dengan awak. Tak apa, saya nak jemput dia. Terpulang pada saya, ini rumah saya. Syurga ini ialah milik Allah. Neraka milik Allah. Allah yang jemput siapa masuk. Allah yang tentukan siapa masuk. Maka kita akan lihat Al-Quran, apa yang Al-Quran kata. Yang kamu duk cakap tanpa dalil. Masuk semua Ustaz, orang ni baik-baik. Biar Allah beritahu kita. Supaya kita berlaku adil, biar Allah beritahu. Kalau saya cakap, awak kata, ni Ustaz cakap. Kita buka Al-Quran. Dan kita tengok di mana kedudukan orang kafir. Walaupun kamu puji dia macam Umar bin Abdul Aziz. Walau kamu puji dia macam Umar Al-Khattab adilnya. Tapi kalau dia kafir, tak ada nilai. Tidak ada nilai. Pujilah dia macam apa pun. Tapi kalau dia kafir. Dan orang Islam pula kamu kata ini Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kalau dia beriman, peluang dia masuk syurga. Biarlah kita kutuk macam mana pun. Biar hari ni orang kata baik, orang kafir lah pada orang Islam. Itu kamu kata. Tidak di sisi Allah. Di sisi Allah tetap yang baik itu orang Islam, bukan orang kafir. Di sisi kita yang kata begitu. Tidak di sisi Allah. Sebab itu bila kita tahu, tanggungjawab orang beriman. Bila melihat orang Islam teruk, bukan kita percaya pada orang kafir. Tapi kita baiki orang beriman. Sehingga mereka mengatasi orang kafir. Bila kita tahu orang Islam ni teruk, katakanlah orang Islam ni teruk, bla 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 bla. Tak bersungguh, malas, tidur dalam kuliah. Bisa contoh. Ini orang beriman. Orang kafir tak tengok celek, sekian contoh. Walau begitu lemah orang Islam, bukan beri ruang untuk kita beri orang kafir naik. Tidak. Tetapi menjadi tanggungjawab lebih besar untuk kita baiki orang Islam. Semua bertanggungjawab, baik pemerintah. Kena pilih siapa yang lebih baik. Tidak pernah Islam ajar kita kalau orang Islam dah tak baik, kita ambil orang kafir lagi. Tidak. Tetap orang Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah tak akan beri ruang orang kafir mengatasi orang beriman. Tidak. Sejarah dah tunjuk, walau cuba orang kafir cuba mengatasi orang beriman, Allah tak akan bagi. Digunalah gelombang mana pun, akan datang gelombang Islam menenggelamkan dia. Kerana Allah yang akan tentukan. Allah dah tetapkan. Kerana bumi ni hak Allah. Ni game Allah. Kalau sebut game lah, maksudnya apa yang berlaku ini Allah tentukan. Dan Allah tak akan izinkan orang kafir menaiki. Walau mereka pernah naik, mereka akan jatuh. Untuk orang beriman ambil balik. Kalau mereka ambil balik hak orang Islam, mereka tak akan aman. Sebagaimana Yahudi ambil Palestin, mereka tak pernah aman. Mereka ambil menggunakan kuasa besar, kuasa veto. Ambil Palestin. Dengan da'ayah, dengan segala alat komunikasi, dan segala, kita katakan media-media mereka gunakan. Seolah biar dunia semua bersetuju untuk kata Palestin milik mereka. Bukan milik orang Palestin, milik Yahudi. Apakah berjaya? Mereka sentiasa ketakutan. Tuan-tuan kucing ni, kalau dia ambil makanan pun dia takut. Ini nama binatang. Allah hadirkan rasa bersalah.
Kucing kalau kita beri dia kepala ikan, bagi ikan dimakan dengan aman. Tapi kalau dia curi kepala ikan, dia tak akan aman. Dia nampak kita dari jauh dia lagi. Yahudi yang mencuri tanah orang Islam, dia tak akan aman. Biarlah dia ada semua senjata, disokong dia semua kuasa veto dunia. Satu dunia sokong dia. Allah tetap akan campakkan dalam hati ni rasa bersalah. Bila ni pada dunia baru berlangsung. Antara benda yang hangat diperkatakan oleh media Israel ialah mereka tengok tatbik normalisasi yang mereka telah sepakati dengan pemimpin-pemimpin Islam di Morocco, di Emirat, di sekian negara, di peringkat atasan tapi tidak di peringkat bawah. Setiap kali bila media Israel ni temu ramah, awak ni penonton mana? Daripada mana? Saya daripada channel Israel. Tu mereka tinggalkan. Tu mereka tunjuk rasa marah. Tu mereka menjerit nama Palestin. Terus mereka berkumpul untuk kata Free Palestine. Menunjukkan bagaimana mereka tak akan. Akhirnya media-media Yahudi ataupun Israel membincang hal tu. Orang nak bincang hal Piala Dunia. Mereka bincang penolakan orang Islam terhadap wartawan Israel. Sehingga ada seorang pemandu, macam pemandu bagi sema daripada mana? Saya daripada Israel. Cakap betul? Daripada mana? Saya daripada sekian. Kalau kamu sebut dari Israel, saya turunkan kamu sekarang. Akhirnya dia ni memang orang Israel. Tapi bila dia takut, dia pun menyamar jadi orang Ecuador, orang Colombia. Akhirnya dia masuk balik dalam TV Israel. Dia kata, saya ditanya saya, apa saya buat asal dari mana. Saya takut nak kata dari Israel sebab kalau sebut dari Israel, saya akan diturunkan. Saya kena jalan kaki. Ni orang kata hebat Israel. Akhirnya apa Allah jadikan? Hina mereka. Sebab tu saya ada orang Islam, hak orang Islam tak ada orang boleh ambil. Kalau kita katakan kedengaran satu hari nanti orang kafir yang baik, orang Islam tak baik, maka ia tidak bermaksud orang kafir kita kena beri laluan. Tetap kita akan baiki orang Islam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni owner pada bisnes, anak kita tak berapa menjadi. Pekerja lain kita menjadi. Walaupun pekerja tu bagus, kita tetap kata ini syarikat kita, kita akan berikan anak kita. Tak mungkin tuan-tuan nak beri pada orang lain. Tuan-tuan akan baiki anak ni. Biar dia akan mewarisi harta kita. Tak mungkin tuan-tuan akan, saya kat ni saya pergi ke dia lah pekerja paling baik sekali. Anak saya tak baik. Tak mungkin. Kalau kita normal lah. Ni tanah ni. Kita nak turun ke siapa? Hak tanah. Pada anak kita. Tiba kita ada orang lain baik, saya nak bagi ke orang lain lah. Tak nak bagi anak. Tak, kita akan bagi anak kita. Kita baiki anak kita. Dan kita yakin anak kita boleh baiki. Orang beriman ni. Tuan-tuan, Allah janji mereka boleh diperbaiki. Sebab itu orang beriman ni ada taubat. Pernah diceritakan oleh Syah Karmani. Syah Karmani dia ada anak yang lara. Lara anak dia. Nyanyi. Main muzik. Ayah dia ni sufi besar. Syah Karmani. Tak tahu nak buat macam mana anak ni. Dia ni kalau menyanyi, bini orang turun dari rumah. Dia punya sedap suara dia. Bayangkan bini orang turun. Satu hari, ketika mana ada satu pasangan sedang bersama. Lalu anak Syah Karmani main muzik. Maka orang pun berkumpul. Salah seorang yang di antara yang turun itu bini lelaki tadi. Lelaki itu lelaki baik. Bini dia turun sekali. Turun sekali sehingga bila dia tengok tempat tidur, bini dah hilang. Mana bini pergi? Dia turun dari rumah cari bini. Tengok isteri dia sedang asyik dengar lagu. Yang dimainkan oleh anak Syah Karmani. Lalu dia pun kata, wahai budak, hei orang muda. Ni muda. Bila lagi kamu nak taubat? Sampai bila kamu nak buat benda mengarut macam ni? Bila kamu nak taubat? Apakah belum sampai waktu kamu taubat? Tuan-tuan, ayat ni sepatutnya untuk Allah buka hidayah. Apakah belum sampai waktu kamu taubat? Maka tiba-tiba dia pun kata dia fawaqa'a kalamuhu ala nafsi. Lalu perkataannya ni tersentuh di hatiku. Maka dia berhenti nyanyi. Dia patahkan dia punya alat muzik dia. Dia masuk di rumah dia. Dia mula menangis kerana penyesalannya. Menangis dan taubat. Kata Syah Karmani, aku ibadat 40 tahun untuk sampai makam kedudukan di sisi Allah. Anakku dia bertaubat 40 hari dia sampai makam aku 40 tahun. Ni orang kalau taubat betul-betul, dia boleh pintas orang dah lama. Tuan-tuan, kita ni kuliah 20 tahun. Tiba ada seorang taubat. Dia datang depan duduk sebelah ustaz. Taubat. Dia jadi ke depan, laju. Supaya kita sebut taubat boleh menyebabkan orang ni pintas orang lain. Maka anak Syah Karmani, dia bertaubat. Selama 40 hari dia menangis. Kata Syah Karmani, anakku
sampai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dengan 40 hari penyesalannya berbanding aku 40 tahun beribadat. Ini orang Islam kita kata boleh baik. Sejarah dah tunjuk orang Islam teruk-teruk, datang Isa dia baik. Dia jauh lebih baik. Sebab itu orang Islam ada taubat. Kan itu tuan-tuan kita selalu sebut. Jangan bagi ruang. Atas nama kita duk puji orang kafir, orang Islam ni teruk-teruk. Lalu beri ruang orang kafir naik. Kerana orang kafir akan buat lebih teruk. Daripada apa yang dibuat oleh orang Islam. Kalau kita rasuah orang Islam, maka rasuah orang kafir lagi teruk, lagi dahsyat. Sebab mereka tak ada sebab menghalang mereka. Tak ada sebab. Orang beriman ni dia tak ada. Last kali dia ada juga dosa, pahala ambil kira juga. Dan ini yang akan menjadikan akhir hidup ni takkan senang. Maka ini pengajarannya. Kemudian kata Allah Ta'ala. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. Kami akan kenakan kepada orang kafir azab di dunia. Dunal azabil akbar, sebelum datang azab yang besar di hari akhirat kelak. La'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali. Allah akan turunkan bala pada negara orang kafir. Allah berikan kekalahan mereka dalam peperangan. Allah menjadikan kena wabak dan penyakit. Negara kafir juga kena. Tuan-tuan tengok, kalau kita sebut negara Islam miskin. Orang Islam miskin. Apakah orang kafir tak miskin? Apakah negara kafir tak miskin? Banyak negara kafir yang lebih miskin pada negara Islam. Tuan-tuan, sebab itu mereka tak tunjukkan negara Amerika Selatan. Tuan-tuan kalau baca sejarah negara Amerika Selatan yang dominan miskin. Baik Brazilnya, baik Argentinanya, miskin teruk. Colombianya, Ecuadornya, Perunya. Semua negara-negara ini, rakyat miskinnya ramai. Bukan dari sudut pelancongan, ini negara yang dianggap bahaya melancong. Ada kalangan tuan-tuan yang pergi ke Amerika Selatan. Ni dikeluar satu signal ataupun dipanggil amaran, orange. Bahaya melancong. Pelancong tak digalakkan. Tetapi disebut negara Islam, aman. Negara Islam pergi. Ni duk cerita perang-perang kat Yaman, elok-elok orang Islam pergi ke Yaman belajar. Macam tak ada apa. Perang pun dikawal tempat mana nak perang. Dia negara Islam, puratanya negara-negara aman. Datang, Malaysia aman. Datanglah negara mana pun, aman. Ini hebat negara Islam, tapi orang tak tunjuk. Image aman. Qatar, Emirates sebagai contoh. Kuwait, Oman, Lebanon dan lain-lain negara. Kalau pergi, Masya Allah, mereka bebas. Bukan dengan perbezaan budaya dan sebagainya. Maka Allah kata, orang kafir kami akan hukum mereka di dunia. Kami datangkan segala musibah. Tentang kita sebut tentang kadar bunuh diri tertinggi. Negara kafir bukan negara Islam. Taiwan, Hong Kong. Ini semua negara yang kadar bunuh diri tinggi. Belum cerita masalah akhlak dan sebagainya. Allah kenakan azab pada negara-negara kafir dan orang kafir supaya mereka beriman pada Allah. Kalau mereka mengambil i'tibar, lalu mereka beriman, maka mereka mendapat rahmat. Kalau tidak, akan datang kepada mereka azab yang lebih besar, yakni hari kiamat kelak. Waman azlam, lalu Allah pun sebut, siapakah yang paling jahat yang memang akan mendapat azab paling besar? Lalu Allah sebut kategori mereka. Waman azlam, siapa yang lebih zalim, lebih jahat. Mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha, yang dibacakan kepada mereka, yang diperingatkan kepada mereka ayat-ayat Allah, lalu mereka berpaling menolak, engkar kufur. Ini paling jahat sekali. Sebab itu tuan-tuan, kafir memberi maksud dia paling jahat di sisi Allah. Jahatnya bukan kita sebut jahat dia duk ambil harta kita, bukan begitu. Jahat pada penilaian Allah. Kita jahat, kita ada penilaian kita. Penilaian kita jahat ni kalau diusik kita lah, tak usik kita okey. Penilaian Allah ni penilaian yang paling tinggi sekali. Sebab apa? Yang akan beri balasan Allah. Yang akan beri balasan Allah. Allah yang menilainya. Yang paling zalim kata Allah, dibacakan kepadanya ayat Allah. Diperdengarkan kepada mereka perintah Allah. Lalu mereka menolak. A'rada anha. Mereka berpaling. Apa kata Allah pada mereka? Inna minal mujrimina muntakimun. Kami akan pasti menghukum setiap penjenayah ini. Mujrim. Kalimah mujrim dalam Al-Quran merujuk kepada orang kafir. Mujrim. Innakum mujrimun. Kamulah penjenayah-penjenayah. Kita kalau disebut undang-undang kita. Kalau disebut penjenayah, kerana dia melukakan orang, dia mengambil harta orang, dia membunuh orang, maka ini kategori kesalahan jenayah. Kita ada kesalahan civil, kita ada kesalahan jenayah. Kesalahan civil ni kalau melibatkan perkara yang lebih kepada lalu lintas, ini civil. Ini kesalahan civil. Yang kesalahan civil biasanya tak boleh digari. Biasanya kena denda je habis cerita.
Dia tak ada penjaga-penjaga. Tapi kesalahan jenayah maka besar. Jenayah akan dibicarakan di mahkamah, dia tak boleh selesai di bawah. Semua benda jenayah kena bicara kat mahkamah. Kalau civil boleh kita cerita tepi je. Contoh kena saman kereta, tak payah masuk mahkamah, pergi bayar. Tunggu rayuan, tunggu diskaun 50%, 70% nanti bayar. Sebab itu civil. Kita boleh bayar tepi, tak perlu naik mahkamah. Tapi kalau sebut kesalahan jenayah, dia tak boleh settle tepi. Dia mesti naik ke mahkamah. Mesti. Ini dipanggil mujrim, penjenayah. Rekod jenayah. Itu ditulis rekod jenayah. Tuan-tuan langgar lalu lintas, dia tak panggil rekod jenayah. Orang tak panggil rekod jenayah ni. Yang bawa laju, kena speed track sampai 3 dozen, 4 dozen. Itu orang tak panggil penjenayah. Tapi penjenayah, bila buat perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Cederakan, ambil orang, membunuh. Maka ini nama jenayah. Maka jenayah ni dia akan dapat undang-undang yang paling ketat sekali. Termasuk jenayah paling besar dekat Malaysia, memerangi yang di-Pertuan Agong. Itu jenayah paling besar. Dia anggap mengkhianat negara. Perang agung. Ini mandatory. Wa imma hukum bunuh atau penjara seumur hayat. Seumur hayat. Dia sampai melainkan dapat pengampunan. Maka itu undang-undang. Di sisi Allah ada undang-undang. Yang paling penjenayah di sisi Allah yang kufur pada Allah. Sebab itu orang kafir Allah tak beri rahmat walau sedikit pun. Tak beri idin syafaat walau sedikit pun. Tak mengambil kira walau banyak kebaikan dia pernah buat di dunia. Tak kira walau sedikit pun. Kan ini penjenayah paling besar. Ini di sisi Allah. Supaya tuan-tuan kita terdorong atau rasa lebih tanggungjawab untuk berusaha mengislamkan keluarga-keluarga terdekat kita. Orang-orang yang kita kenali. Sebelum mereka akan dihukum dengan hukuman yang tidak ada belah ihsan. Walaupun dia ayah Nabi. Walau dia keluarga Nabi. Walau dia isteri Nabi-Nabi. Sejarah ditunjuk. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Bila Allah sebut dalam surah Tahrim. Kisah isteri Nabi Lut. Kisah isteri Nabi Nuh. Yang dua-dua ni kafir. Kebaikan suami mereka berdua. Kebaikan suami. Kesalahan suami. Tidak beri manfaat pada mereka. Ini kalau isteri Nabi pun Nabi tak boleh tolong. Dek kufur. Jangan kata yang lain-lain. Kita kan apa yang paling kita protect isteri kita lah. Tu duit gaji kita habis bagi ke isteri kita. Protect. Masa kita habis dengan bini kita protect. Sebab kita paling sayang bini. Dalam keruangan takut. Campur lah. Sayang takut. Maka kita beri komitmen kita. Komitmen. Kadang-kadang dia takut. Bini dia. Dia pun beri masa yang banyak. Ustaz nak ajak saya mas kejap pun tak berani dia. Bini dah berketuk pintu. Lari dia. Takut dia. Itu peranan suami pada isteri. Pun begitu, kalau suami ni soleh macam mana pun tak boleh tolong isteri kafir. Ini Nabi Lut. Ini Nabi Nuh. Kisah Ibrahim dengan ayahnya. Tidak beri manfaat kekufuran. Supaya tahu besar kekufuran. Kerana itu kalau pemerintah tu tahu antara benda yang patut dibuat ialah berusaha Islamkan rakyat dia. Itu patut dibuat. Kalau diusaha yang lain-lain tak jadi. Dia tak ada berkat. Dia tak usah nak turun harga telur makin naik. Tak jadi. Sebab dia pergi pada benda-benda kecil. Dia tak pergi pada benda utama. Mengajak rakyat beriman. Mengajak rakyat menyembah Allah yang satu yang ciptakan kita semua. Tapi kalau pemimpin abai benda tu. Kepimpinan dia akan jawab akhirat kelak. Ini disebut oleh Nabi SAW. Bahawa kepimpinan itu akhirat kelak. Innaha khizyun wa nadamah. Penghinaan dan penyesalan. Kenapa? Sebab kamu ada tanggungjawab yang kamu tak buat. Kalau kita nama suami, nama ayah, Allah suruh pertama kita buat apa dia? Bukan isu nafkahnya. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Itu kita protect dulu sebelum kita protect dia daripada kebuluran, ketakutan, cerita neraka dulu. Maka ini tanggungjawab setiap pemimpin. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.